Okey, sebelum kami menjejak kaki di Serian, ada beberapa lagi aktiviti dalam senarai impian yang kami ingin lakukan di daerah Bau ini yang melibatkan seni muzik dan juga tanaman tempatan. Aktiviti kemusyak pula nanti ada kaitan dengan kejadian alam semula jadi. So, saya, Dina dan juga Auni dah tak sabar ni. Let's go! Untuk membuka segmen kita pada kali ini, kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat terkenal di peringkat negara maupun antarabangsa, iaitu Matthew Ngau yang juga dikenali sebagai Sape Master. Okay, saya Matthew Ngau Jau dan bangsa orang Ulu Kenyah. Pada tahun ini berumur 71 tahun. Wah, nampak muda. Dan 10 cucu sekarang. Wih, 10 cucu. Oh, yang jadi sekarang ni ada tak yang macam belajar juga main sape dengan seorang yang adalah dalam satu kumpulan yang terkenal sekarang di Sarawak, bernama kumpulan itu At Adau. Adau, apa maksud At Adau? At Adau itu adalah ini kayu kan, dia punya akarnya. Akar kayunya, ya. Yang main sape juga? Ya, yang main sape, ya, At Adau, ya. Dan kamu tahu ke seorang perempuan bila kecil dulu, ya, Alina Murang tu. Alina kenal. Ya, dia dari sini lah dia belajar. Oh, dia dari sini belajar. Tapi sekarang pandai betul dia main. Ya. Alina Murang, dia salah seorang yang terkenal dengan main sape juga. Dia pandai menyanyi. Tinggal di Kuala Lumpur sekarang lah. Oh, yang ni sape buat sendiri? Sendirilah di sini lah, di bengkel di belakang sana saya buat sape juga. Ya. Oh, sini buat sape sendiri? Ya, buat sape. Bukan setakat main tapi buat sape juga? Buat sape. Dan sudah itu kita belajar bermain sape. Hebat lah. Boleh tengok kah? Dijemput boleh. Apa salah dia? Tengok sekarang boleh. Di sana ada tempat. Alah, sorry kawan-kawan, saya memang excited. Jadi diorang memang lari dulu kalau mau tahu sesuatu benda. Sorry lah, kita pelan-pelan lah kan. Mr. Matthew, you lukis sendiri ke? Ya, lukis. Ini adalah lukisan orang Ulu lah, motif orang Ulu. Di sini juga saya pada melukis, saya juga buat sape lah. Tapi yang ni ada tali, yang ni belum. Yang ini baru buat hari ini, 2-3 hari ini. Ya. Oh, maksudnya kayu sendiri pun buat? Ya, kita cari kayu lambutan lah. Ui, ini pakai kayu jenis apa ni? Ini banyak jenis kayu yang mudah dapat sini ada lokal, orang lokal sebutkan kayu pora. Kayu pora. Pora lah, tahu scientific name tahu lah. Tapi kayu yang paling bagus untuk paling bagus yang terkenal adalah mesti yang saya sendiri punya tu. Kami sebutkan kayu adau. Okay, so pertama kali tu kita perlu cari kayu dulu. Ya, kita cari. Lepas tu cari kayu, kita bentukkan kayu itu menjadi seperti ini. Yang ini ni ada saiz kah atau memang macam ni lah? Mengikut sesuka hati lah. Ada banyak saiznya. Okey, so selepas proses pengukiran ni, apa lagi proses yang kita perlu buat? Itu kita letakkan talinya, tali. Kemudian kita letakkan dia punya fret, orang kata ni fret dia untuk buat melodi dia. Tapi macam mana untuk kita membentuk melodi dia tu dari the string dia tu kah? Tali dia? Dia ada melodinya tersendiri. Susah nak beritahu, bukan seperti gitar di mana ada notes ya. Betul, itulah saya macam tertarik macam mana kita membentuk melodi daripada kayu. Itulah perlu datang ke sini dan belajar ya. Susah saya nak beritahu kepada kamu, ada buku kamu bawa dan rujuk tiada. Macam mana Mr. Matthew mula-mula belajar sape? Sejarah sape. Memang
memang lahir dengan boleh bermain ke atau baru Tidak. belajar? Sebab ini sape merupakan alat muzik kami dulu bila saya kecil dulu di rumah panjang. Ya, tak ada muzik lain, alat muzik lain, hanya sape saja. So, itu saja muzik kami tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kami dengar dari orang tua. Ya, so bila bersama saya belajar sape. Bukan seperti budak sekarang ni kami belajar mereka. Ya. Dulu tak ada. Kami duduk dengar dan balik ke rumah sendiri dan praktis sendiri. Kita mengingat irama Ya, ingat. kan? So, ini original sape 3 string saja. Sekarang kamu lihat orang di bandar sekarang ada 4, 5, 6 betul. string sekarang. So, saya kekalkan kepada original string. Jadi 3 string ni mana chordnya tekan-tekan ni? So, yang kamu gunakan jari ini, telunjuk ni kan, ini untuk press dia punya fret, sini, dan ini, tangan ni kamu ketik macam ni. Okey. Atas ni. Tanah. Okey. Go. 1, 3. And then down. Okay, repeat. Okay. Saya ingatkan saya tak pandai, rupanya saya boleh juga. Mr. Matthew cakap, okey 1 minit boleh dapat sudah. Tapi kalau mau belajar seterusnya, datang lagi kali kedua punya kelas. Alright, so very happy. So, not coming to 1 minute, you know how to play the simple. Kita sudah dengar tadi Mr. Matthew main sangat-sangat menyentuh hati kan, dengan alunan muzik dan bunyi-bunyi yang merdu. Patutlah kayu adau ni terkenal dulu-dulu, memang bunyi dia merdu kan. Yang menarik hati saya tu bila dia cakap orang dulu-dulu guna lagu ni untuk kasih tidur anak kan. Bayangkan budak dulu-dulu tidur dengan suasana yang tenang, yang aman. Dan hari ini kita belajar banyak benda daripada Mr. Matthew. Terima kasih Mr. Matthew. Sama ya. Sebab sudi berkongsi ilmu dengan kami. Lepas tu sudi juga ajar kami macam mana mau main. Dan saya harap semua orang lepas ni pun berminat untuk belajar macam mana main sape. Sebab sape ini sangat-sangat seronok tau. Dan saya begitu banggalah sebab 3 orang perempuan yang muda begini ya berminat dengan sape kebudayaan saya. Jarang saya dapat ya orang-orang muda seperti kamu 3 ni ya berminat datang ke rumah saya dan belajar sape. Dan harap kamu balik nanti ya ke mana-mana negeri kamu ya, beritahu kepada mereka datang ke sini belajar sape. Boleh, itu sudah semestinya. Okey, terima kasih. Tiada kata-kata yang dapat diungkapkan pengalaman saya, Dina dan Auni bersama Matthew dan sapenya. Satu penghormatan bukan saja dapat bersemuka tapi berguru walaupun secara ringkas. Ini membawa impak yang sangat mendalam buat kami bersama seorang legenda di Sarawak.
seni sape membuka tirai, tiba masa untuk menjelajah ke tempat pemprosesan hasil peladangan dan komoditi yang penting di Sarawak ni. Nak tahu apa? Jom. Tracy. Tracy. Boleh. Okey, Boleh. Jangan risau. Apa? Tempat apa ni? Hari ni saya bawa kamu pergi tempat special sikit. Okey. Okey, special dia tu sebab hari ni saya mau kamu tengok sendiri salah satu industri ataupun produk yang menjana ekonomi tempatan Sarawak. Apa? Lada hitam. Black pepper. Mana Cik Jeffrey? Oh, Cik Jeffrey! Cik Jeffrey! Sorry Cik Jeffrey. Sorry lah terkejutkan tadi. Saya Tracy, ini Auni. Saya Dina. Hari ni saya bawa dorang mau tengok pokok lada hitam. Okey, ya ini dia pokok lada hitam. Tapi rasanya sebab ini bukan betul-betul ladang ni kan bang? Dia just untuk display. Untuk Display orang yang- saja. Patutlah. Cik Jeffrey mungkin boleh cerita sikit pasal pokok ni, berapa lama masa untuk tumbuh? Okey, untuk pengetahuan untuk yang daripada benih dia tu untuk jadi ke macam ini ambil masa dalam 2 hingga 3 tahun lah. Bila tengok jarak dekat, dia nampak macam anggur tau. Ya, macam Anggur kecil-kecil. Itulah, belum ada lagi. Cik Jeffrey, saya mau tahu juga sebab di sini kamu letak cuma display kan. Tapi macam mana dengan yang lain? Macam hasil-hasil pokok yang lain untuk kamu dapat bahan mentah tu, kamu dapat dari mana? Okey, untuk apa namanya kita nak dapatkan bahan mentah yang banyak tu, maksudnya kita dari kita ada pembekal. Pekebun lada, contohnya di bahagian Seriaman, bahagian Betung, lepas tu di bahagian Serian, lepas tu di bahagian Lundu, lepas tu dari Bauk pun ada pembekal dari peladang-peladang lah, pekebun kecil lah. So maksudnya secara menyeluruh tu orang-orang yang ada dekat Sarawak ni diorang akan tanam lada hitam lah. Dia akan tanam lada macam ini. Hasil dia tu kamu ambil? Yes. Dia orang akan datang kepada kilang kita, dan dia orang akan jual lah. Ya macam ini yang dah masak. Contoh. Yang mana dah masak nak tengok? Contoh yang kemudian Dia akan bertukar colour. dia akan bertukar. Satu saja. Sekarang kami bertualah sebab sudah nampak macam mana kalau biji dia sudah masak, dia akan bertukar color menjadi kuning ataupun merah. Kalau dah macam ni yang kita petik. So okey. kita akan petik yang masak tu je lah? Tidak, kita ambil satu kali lah. Ambil satu kali lah. Sebab kalau kita ambil satu-satu kan masa dia. Betul. Masa dia. Sama ada kita nak buat lada putih ataupun lada hitam. Ya. Dia bergantung lah Ya, kan? bergantung kepada permintaan lah. Kalau permintaan untuk lada putih tu banyak, kita akan buat untuk lada putih lah. Saya tertarik lah mau tengok pemprosesan dia. Kamu tengok tak? Nak. Saya mau tengok. Boleh tengok tempat proses tu? Boleh? Boleh? Boleh. Cik Jeffrey, kita sekarang ni dekat mana? Tadi ada mesin, lepas tu sekarang ni penuh dengan karung. Yang ni apa ni? Okey, sekarang ni kita dekat bahagian penyimpanan stok lada. Di mana raw mat kita datang, kita akan simpan dekat sini lah. Jeffrey, kalau macam tu boleh tahan berapa lama? Okey, sebab yang ini kita belum proses. Lada ni sekurang-kurangnya dia boleh tahan kalau dah diproses dalam 4 tahun. Untuk buat lada hitam ni, dia orang akan ambil yang masak, dia orang akan terus jemur. Tapi yang ni lada hitam kan? Tadi Cik Jeffrey cakap ada lagi lada putih. Ada. Okey, saya tunjukkan lada putih. Dia nampak macam soya bean juga tau. Bergulung-gulung ni. Ni apa nama ni?
tempat kita mengasingkan benda asing lah, macam Tangkai dia. macam apa nama ni, Ada kotoran lah, macam apa kan? ya, Oh, yang bersihkan. bersihkan dia lah. Tapi macam mana proses pengasingan tu, Cik Jeffrey? Dia akan tiup yang ringan kah? Ya, yang berat dia akan masuk sini. Okey, yang ringan dia akan pergi ke sebelah sana. Selalunya proses pengeringan tu diambil masa berapa lama? Okey, kalau untuk kuantiti yang banyak, contoh kalau 300 kilo kita akan ambil masa, kalau lada hitam 1 jam. Wah. Ui. Terkejut. Ni dia. Wah, ada rasa amis tau. Oh, makin kuat bau dia. Ya. Nanti dia kalau dia sudah kering, dia punya aroma lagi naik. Sekarang ni kami berada di proses pengisaran. So ini adalah proses pengisaran yang kami akan buat sekejap je lagi. Dan ini adalah lada hitam. Proses pertama dia kita letakkan lada hitam dalam. Selepas itu? Start ini. Oh, di situ. Oh, jadi waktu dia kisar tu semua hasil tu akan masuk sebelah sini lah. Wah, makin kuat. Makin kuat bau dia. Kalau tadi kita sudah buat pengisaran secara kasar dan hasil daripada pengisaran secara kasar tu kita akan guna kembali menjadi Serbuk lah. Lada. serbuk. Serbuk. Okey. So macam inilah hasil dia selepas dikisar menjadi halus. Tadi kita dah sudah nampak yang kasar kan, sekarang ni halus dan bau dia pun semakin lama semakin kuat kan. Dari proses pengeringan dia sudah ada bau-bau sikit. Lepas tu proses pengisaran dia tiba-tiba lagi keluar bau dia kan. Sekarang ni lagi kuat. Sekarang ni kita berada dekat proses pembungkusan. Final product lah. Final product ya. Sebelum kita buat kerja ni, kita mau ucap terima kasih dulu dengan Cik Jeffrey sebab sudah tunjuk kita dari proses pertama sampailah proses terakhir sebelum menjadi produk. Betul. Dan tadi kita sudah belajar banyak benda dari proses-proses yang perlu dilakukan. Ada proses pengisaran secara kasar, pengisaran secara halus dan juga macam mana dorang mendapat sumber ataupun lada hitam ini. Betul kan Cik Jeffrey? Barulah kita orang tahu Sama-sama. macam Ya, mana. terima kasih dulu kerana sudi meluangkan masa. Lah. Desi. Disebabkan tadi saya nampak kamu kerja keras juga untuk tolong Cik Man, benar. Cik Jeffrey. Lepas tu saya nampak macam mana kamu susahnya ni bersin-bersin, batuk-batuk kan. Jadi okeylah. Lepas ni saya bawa kau pergi tempat yang special sikit. Mana Desi? Mana? Yang boleh tenang-tenang sambil tengok pemandangan alam sekitar. Oh, wow. Saya suka tu. Kan? Please saya Sina. Buat dulu 1000 botol. Salah main-main je. Okeylah. Okay. Marilah. Penat kesian anak orang ni. Jom. Jom. Ya, nak beli aiskrim. Tertinggal lah, baik. Sorry. Desi, ambil semua selamat. Gelagat Gina dan Awni ini memang selalu buat saya ketawa. Mana taknya memang seronok dapat lihat sendiri proses pembuatan produk lada ni. Banyak yang kami belajar tentang produk yang memang ada hampir di setiap dapur kediaman dan komersial. Seperti yang dijanjikan, akhirnya kami sampai di daerah Serian. Aktiviti kami kali ini terletak di Kampung Pancur Dayak dan kami ke sini sebab ramai yang yakinkan tempat healing ini mempunyai banyak manfaat dari segi kesihatan. So let's go. Chill, kita pergi hot spring.
Sekarang ni kami berada di Pancor Hot Spring di Kampung Pancor Dayak. Memandangkan semangat saya penat berjalan seharian. Jadi hari ini saya bawa diorang pergi sini untuk tenangkan diri sambil menikmati alam sekitar. Dan hari ini juga kami akan berjumpa dengan pengurus tempat ini untuk terangkan lebih lanjut tentang Pancor Hot Spring. Selamat datang ke Hot Spring kepada kamu bertiga ya. Ini sudah berapa lama ni? Hot Spring ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. James Dawes tahun 2012. Kan? So dirasmikan? 2012 ya. Oh, dirasmikan pada tahun 2012 lah. Ya. Jumlah keseluruhan ada berapa hot spring yang di sini ni? Sebab sini tengok tadi di depan tu ada 1, 2, 3, 4. Oh, itu ada kolam. Kita ada kolam khas untuk orang mandi tak sama. Bukan hot spring tapi dia hot spring ini terbagi pada beberapa kolam untuk mandi. Tadi Uncle John ada mention pasal menyembuhkan sakit-sakit kronik tu. Ya. Macam mana dia boleh menyembuhkan sakit-sakit kronik? Terutama sekali orang yang mengidap sendi tulang. Kalau orang tua-tua mungkin sendi tulang tak begitu elok dah, maka kalau direndam ni dia darah tu mengalir dengan baik sebab temperature suhu itu naik, maka dia akan memperbaikikan saluran aliran darah fluid dalam tubuh manusia. Macam itu sebab dia. Panas. Panas ke? Panas juga. Allah Akbar. Sebelum tu Uncle, saya mau tahu juga sebab ni air panas kan. Adakah apa-apa macam mineral ke yang ada dalam air ni? Ikut kajian sains yang telah dibuat, air ini mengandungi sulfur yang tinggi daripada air biasa. Dan yang kedua, walaupun begitu ia adalah alkaline, ya, boleh diminum. Ya, tidak mudarat untuk kesihatan, boleh diminum. Oh, maksudnya minum dari ni ambil sedia macam tu? Ya, tapi jangan ambil dari sini, tapi kita ambil dari punca air. Oh, punca air. Okey, faham. So, Apa kata kami tukar baju dulu, lepas tu kami masuk dalam air. Okey, Uncle? Silakan. Terima kasih, Uncle. Selamat bagi tahu kami sejarah Sama-sama. tempat ni. Okey. Okey, terima kasih. Sekarang ni kami akan enjoy. Ya. Okey. Terima kasih. Macam mana sih? Macam mana Pak? Macam panas ya? Ui. Panas kata Tracy? Awal-awal sejuk, lepas tu makin lama makin panas. Panas. Kau mau berenang kan tadi? Berenang ke? Jadi. Ini saya rasa kita mau letak satu kaki dulu, lepas tu letak dia lama-lama, baru dia okey. Kata sebelah kaki dulu. Panas ini pertama kali tahu saya datang hot spring. Tak sangka panas macam ni. Kaki aku. Ini ada mineral kan? Harap-harap dia baik lah. Harap-harap terus lurus dari dia. Yalah, kaki kau kan? Apa luka-luka? Tapi kan sebab dia ada mineral, bagus untuk kulit. Bagus. Sebab apa tadi Uncle tu cakap dia ada sulfur yang tinggi. Okeylah saya masuk dua-dua lah. Okeylah, kita masuk. Saya rasa kita perlu letak lama-lama, terus letak je dalam. Pengalaman di Syria ni antara pengalaman yang paling bermakna untuk saya. Sebagai orang yang sangat suka akan muzik, saya dapat belajar alat muzik tradisional yang ada dekat Sarawak dan saya sangat-sangat gembira bila saya dengar irama ataupun rentak daripada Sapek. Sebab irama tu buatkan saya tenang. Macam sekarang ni, boleh tenang di hot spring dengan menikmati pemandangan alam sekitar bersama dengan dua orang semanak saya dan pengalaman kami di Lada Hitam. Dan saya harap lepas ni kami dapat cipta lebih banyak kenangan
bertiga dan sudah pasti untuk menjelajah banyak lagi tempat yang ada dekat Sarawak ni yang kami sendiri tidak tahu.